Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menonton wacana harian Sinar Harian Live. Nama saya Nani Roslan. Terima kasih kerana memilih Sinar Harian. Teruskan ikuti kami di semua platform media sosial, di Facebook, Twitter, Instagram dan portal rasmi kami www.sinarharian.com.my, atau muat turun aplikasi mudah alih Sinar Harian untuk mendapatkan laporan yang telus dan tulus. Baik, wacana sinar kita pada malam ini akan membincangkan mengenai satu kabar angin yang bertiup kencang dalam arena politik negara, iaitu PRN lagi, pilihan rakyat atau percaturan politik. Baik, seperti mana kita sedia maklum, desas-desus pembubaran DUN Johor untuk memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN semakin hangat diperkatakan, sekaligus memberi bayangan bahawa ianya akan berlaku dalam masa terdekat ini, katanya selepas Tahun Baru Cina. Wallahualam. Dan sebagai picu kepada pilihan raya umum yang ke-15 dan dijangka juga PRU 15 akan berlangsung tahun ini juga. Baik, namun cakap-cakap ini rasanya seperti kita menyaksikan acara tarik tali. Ada parti yang mengakui membincangkan hal ini pada masa yang sama, ada yang menafikannya. Malah Ketua Penerangan Bersatu Johor Muhammad Solihin misalnya meminta spekulasi PRN ini dihentikan. Tapi pada masa yang sama, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata PRN ini merupakan tindakan bertanggungjawab untuk mengembalikan mandat rakyat, namun dibalas dengan tentangan atau boleh dilihat sebagai ugutan daripada Parti Amanah misalnya, apabila Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salihuddin Ayub berkata akan menarik semula sokongan mereka terhadap Perdana Menteri jika PRN Johor ini diteruskan. Jadi dalam kemelut dan ketidakpastian ini, malam ini kita akan bersama-sama dengan 3 orang panel, 2 orang ahli politik dan seorang penganalisis politik, dan semuanya berada di atas talian. Jadi saya ingin memperkenalkan panel kita yang pertama, iaitu Ketua Pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang, Nur Azlin Amros. Assalamualaikum saudara Nur Azlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan wacana sinar. Dan seterusnya panel kita yang kedua iaitu Timbalan Pengerusi PKR Johor, iaitu YB Jamie Puah Wisa. Hello. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan wacana sinar. Apa khabar YB? Khabar baik Nani. Sihat. Okey, dan panel kita yang ketiga merupakan seorang penganalisis politik, iaitu Tuan Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum saudara Mujibu. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan wacana sinar pada malam ini. Waalaikumsalam Nani, sama-sama atas undangan. Okey, jadi kita teruskan dengan wacana kita, dan soalan ini saya tujukan kepada saudara Mujibu. Mungkin saudara Mujibu boleh terangkan kepada kita semua, kepada para penonton kita pada malam ini, apakah sebenarnya status kestabilan lanskap politik Johor ketika ini, saudara Mujibu? Silakan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton, dan juga kepada 2 panel ya, saudara Nur Azlin dan juga YB Jimmy. Saya rasa ini soalan yang baik, yang perlu ditanyalah, kerana kalau kita melihat desas-desus dan juga spekulasi yang berlaku, yang mengatakan pilihan raya negeri Johor ini dilakukan atas dasar mahu untuk memberi mandat baru yang barangkali lebih kuat dan lebih stabil kepada siapa-siapa jugalah yang menang dalam pilihan raya itu kelak ya. Tapi dalam pembacaan ketika ini mungkin ramai melihat sentimen semasa dan juga trend hayunan undi itu memihak kepada penyandang ya. Jadi itulah yang barangkali diperkatakan ya, mengapa perlu pilihan raya. Kalau kita ambil daripada kedudukan semasa, memang saya rasa tidak ada isu dalam konteks majoriti, kerana apa yang kita lihat
BN plus PN itu masih memiliki majoriti satu kerusi ya, walaupun asalnya ada dua, tapi bila Adun Kempas meninggal dunia maka dikurang jadi satu. Kalau ditengok daripada hal itu, satu majoriti pun masih ada majoriti, dan apa pun yang dilakukan itu memang penyandang masih ada majoriti. Malah kalau kita tengok daripada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri ya, pasal 23/5 jelas menyatakan bahawa dengan keutuhan itu dan mandat yang diperolehi itu sudah melangkaui 3 tahun daripada PRU 14 iaitu tahun 2018, maka tidak perlu adanya pilihan raya negeri. Ya, jadi kalau pertimbangan-pertimbangan itu jelas tidak ada isu lah. Tapi apa sebab desas-desus itu timbul? Saya rasa ada dua perkara. Satu, sudah tentulah apabila UMNO yang sekarang ini menjadi tunjang dan telah menyaksikan pertukaran kerajaan itu sebanyak 2 kali di Johor, dan dalam masa yang sama sentimen undi yang dipertontonkan di Melaka itu jelas memberi kelebihan dan juga feel good factor kepada UMNO untuk melakukan pilihan raya. Jadi mungkin dalam aspek semasa, dua pertimbangan inilah mungkin yang membawa kepada spekulasi pada pilihan raya ya, apatah lagi saya melihat dengan dekatnya pilihan raya umum ke-15 dan juga electoral roll yang mungkin akan membawa pertambahan pengundi dalam konteks undi muda umur 18 tahun, maka mungkin dua-dua ini perlu dielakkan. Jadi membawa kepada pilihan raya. Persoalannya mungkin yang boleh ditanya adalah berani tak kerajaan negeri untuk bubar DUN ini ya, dengan keadaan semasa yang saya rasa mood sentimen rakyat itu yang tidak melihat pilihan raya ini adalah sebagai satu yang prioriti ya, dengan konteks pandemik yang masih lagi terkial-kial ya. Ada sebahagian rakyat di negeri Johor masih terkesan dengan banjir, dan saya rasa secara umum apa yang kita belajar daripada Melaka, memang mood pilihan raya itu tidak kelihatan ya, dengan rakyat melihat mungkin hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah yang sepatutnya. Tetapi itulah dari sudut itu. Dari sudut politik pula saya rasa memang kelebihan satu undi dan juga sentimen semasa yang memihak pada UMNO terutamanya mungkin akan berlaku pilihan raya ya, regardless ya, atas alasan apa pun. Saya rasa barangkali kita hanya menghitung hari apakah pilihan raya ini akan berlaku seperti mana yang Nani sebutkan tadi, sebelum Tahun Baru Cina ataupun sebelum puasa ataupun sebaliknya ya. Kerana key point dia, siapa yang nak melompat ataupun beranikah Datuk Hasni bawa usul untuk membubarkan DUN dan seterusnya mendapat perkenan Tuanku Sultan, dan kita menyaksikan pilihan raya negeri yang ketiga sebelum mandat berakhir selepas Sabah dan Melaka. Baik, satu perkongsian yang sangat menarik. Suka tadi Encik Mujib ada menyebut mengenai lompat-lompat. Jadi di sini saya ingin alihkan soalan kepada saudara Nur Azlin. Sebelum kita bercakap mengenai Akta Lompat Parti, sebelum itu adakah kerajaan negeri seperti mana yang dibincangkan oleh Tuan Mujibu sebentar tadi, perbezaan satu kerusi ini, adakah dinamik ini terlihat seperti satu yang sedikit goyah, dan adakah ianya menggugat kestabilan kerajaan negeri, dan adakah ianya memberi kesan kepada kepimpinan negeri, dan selain daripada PRN, mungkin Tuan Nur Azlin mungkin boleh ceritakan apakah mungkin jalan selamat yang lain untuk pentadbir Johor. Silakan. Pertamanya kita kena faham keperluan dari segi konteks keperluan untuk diadakan pilihan raya negeri di Johor ini sedikit berbeza dengan apa yang berlaku bermula di Sabah, di Sarawak maupun di Melaka. Itu kita kena faham. Yang paling satu fakta yang saya ingin kongsikan dengan semua pada malam ini, satu majoriti yang kini diperolehi oleh kerajaan campuran Barisan Nasional dan Perikatan Nasional adalah disebabkan ataupun kita bersandarkan dengan sokongan satu calon bebas, iaitu Adun Pemanis, yang mana beliau bertanding atas tiket PKR, namun apa yang berlaku selepas langkah Sheraton menyebabkan beliau beralih arah. Itulah sebenarnya timbul ketidakselesaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor daripada UMNO sendiri, apabila beliau seolah-olah meletakkan nasib dan juga masa depan kerajaan
di negeri Johor ini di atas orang kata satu sokongan daripada seorang yang bagi saya tak boleh diharap lah, because kerana dia bertanding atas tiket PKR disebabkan oleh pada ketika itu selepas langkah Sheraton memberi sokongan kepada kerajaan BN dan PN, dan saya rasa itu yang menyebabkan ataupun timbulnya ketidakselesaan Menteri Besar hari ini atas sokongan ataupun atas bilangan yang ada, bilangan majoriti dengan hanya satu. Jadi itu satu fakta yang kita kena faham kenapa keperluan kepada pilihan raya ini. Berbanding dengan apa yang berlaku di Sabah, berbanding yang berlaku di Melaka, berbanding yang berlaku apatah lagi apa yang berlaku di Sarawak lah, sangat berbeza konteksnya. Saya sebenarnya sangat bersetuju dengan apa pandangan yang dikemukakan oleh sahabat kita daripada penganalisis politik daripada UiTM yang bahawa keperluan untuk kita mengembalikan kestabilan dan juga kepastian. Saya rasa ini dua elemen yang sangat penting dalam soal politik, khususnya dalam soal politik, iaitu kalau saya boleh quote sebagai iaitu certainty dan juga stability, yang sebenarnya akan memberi impak yang begitu besar kepada kehidupan kita sebagai rakyat biasa. If we don't have certainty, if we don't have stability dalam politik negeri ataupun politik negara, banyak aspek kehidupan rakyat sebenarnya yang terkesan. Lebih-lebih lagi dengan hanya mempunyai satu majoriti, banyak perkara yang sebenarnya kita tak boleh nak lakukan. Sebab itu kalau kita lihat di negeri Johor ni, apabila setiap kali tibanya musim Dewan Undangan Negeri, yang ni YB Jimmy mungkin boleh sahkan perkara ini, seolah-olah macam kerajaan terpaksa mengharapkan satu panduan daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan untuk dijadikan paduan oleh wakil-wakil rakyat yang lain. Yang mana saya berpandangan bahawa ini bukan satu presiden ataupun satu duluan yang sihat jika ianya terus berpanjangan. Seolah-olah macam setiap kali sebelum Dewan Undangan Negeri berlangsung, seolah-olah macam we have to rely on dulu, kita terpaksa berpandukan apa titah daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor itu sendiri dalam nak mengekalkan kestabilan dan juga certainty yang sebenarnya rakyat harapkan. Sebab itu saya kata ini kalau ini berlanjutan, kalau ini terus berlaku, saya tak rasa ini satu perkembangan yang sihat, kerana saya tahu bahawa saya sendiri pun tak suka apabila disebabkan oleh negara kita mengamalkan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Kalau kita biarkan institusi raja ini terlibat secara langsung dengan legislatif dan juga dengan eksekutif, saya tak rasa itu satu presiden ataupun duluan yang sihat. Dan sebab itu saya rasa kita ada keperluan untuk kita adakan PRN, untuk kita sebagai satu tanggungjawab untuk kita kembalikan dua elemen penting dalam memastikan banyak lagi agenda yang kita perlu lakukan, iaitu untuk kepentingan dan juga kesejahteraan rakyat, yang mana tanpa certainty, tanpa stability, saya tak rasa soal-soal berkenaan dengan rakyat kita boleh lakukan, lebih-lebih lagi apabila rakyat bukan sahaja diuji dengan pelbagai cabaran akibat pandemik. Pada masa yang sama, sebahagian besar kalau kita ambil konteks di Johor, ada ramai yang di utara Johor maupun di sebelah timur Johor terkesan akibat banjir, dan saya rasa mereka memerlukan satu kerajaan yang stabil, satu kerajaan dengan mandat yang jelas dan kukuh supaya banyak lagi agenda yang kita boleh lakukan. Itu dia tadi daripada saudara Nur Azrin. Jadi YB Jimmy, bagaimana agaknya mungkin YB Jimmy boleh kongsikan, adakah ini sememangnya satu PRN ni adalah satu solusi yang terbaik untuk mengembalikan stabiliti kerajaan negeri itu, ataupun adakah ini masa yang terbaik mungkin untuk melaksanakan mekanisme halang lompat parti sebagai contoh? Apakah dapatan daripada YB Jimmy sendiri? Okey, salam sejahtera, selamat malam saya ucapkan kepada Nani, host, dan juga dua panelis yang bersama dalam malam ini, iaitu saudara Nur Azrin daripada UMNO Pasir Gudang dan juga saudara Mujibu, seorang panelis politik. Pertama, saya cukup tertariklah dengan pandangan daripada saudara Nur Azrin dan juga daripada saudara Mujibu. Dia telah memberi dua kontrak yang cukup nampak, satu daripada segi rakyat dan satu daripada sudut ahli politik. Saya nak tertarik bila saudara Nur Azrin kata perlunya kita kembalikan kestabilan sebab UMNO ataupun Menteri Besar dia mungkin tidak percaya kepada aduan yang lompat
daripada keadilan, lepas tu bebas, sekarang sudah masuk PBBM. Maka soalan saya, kalau tak percaya pada awal-awal, kenapa nak terima dia? Kalau sudah terima, tentulah kena percaya. So bagi saya itu bukan satu alasan yang saya rasa kukuh lah untuk kita katakan demi ada seorang yang mereka tidak percaya mereka perlu adakan PRN ni, sebab isu ni bukan hari pertama. Orang yang disebut tu sudah masuk kerajaan pun sudah hampir 20 bulan sekurang-kurangnya. So tadi saudara Mujibur dia ada sebut, sekarang adalah masa di mana rakyat sebenarnya dia tidak mahu isu-isu mereka ni dipolitikan. Tiap-tiap hari bila kita lawat kawasan kita, kita dengar pengundi kita, asyik mereka tanya saja, adakah betul-betul ada PRN? Tapi sebenarnya mereka nak ialah masa kini, bila kita di Johor ada isu banjir, sekarang ada isu pandemik, sekarang Omicron. Yang paling penting di Johor Selatan, itu ekonomi, di mana sempadan dengan Singapura belum buka sepenuhnya. Rakyat tengah fikir isu-isu ni. Tak ada masa nak fikir isu politik. Justru mengapa pada masa kini kabar angin tu yang kata nak PRN tu bukannya dilenyapkan, malah dibakarkan oleh banyak-banyak ahli-ahli politik dari sebelah sana. So bagi saya itu menjadi satu hakikat dan masalah di mana rakyat sebenarnya mereka tidak ingin diheretkan ke dalam isu-isu politik pendalaman pihak UMNO Barisan Nasional. Katalah kalau betul-betul awak tidak percaya kepada adun sendiri, kita boleh ada enactment untuk anti-hopping law. Itu boleh dibuat serta-merta. Saya rasa kita di sebelah PH, kita tak ada masalah untuk menyokong. Dan seperti dikatakan oleh saudara Mujibur, pertama, majoriti satu pun adalah majoriti. Selama ni kita pun work with majority of one. Contohnya, kalau ada isu yang sangat penting, contohnya belanjawan, kita tak ada bantah bila belanjawan PAS tu. Kedua, baru-baru 6 Januari, undi 18, sidang khas, perlu 2/3 baru boleh kita pindah undang-undang pertubuhan. Kita sokong, kita angkat tangan, tak ada masalah. Selama ni kita ada hubungan baik dengan Dato' Hasni. Katalah kalau ada apa-apa enactment ataupun polisi dasar yang perlukan bantuan daripada pihak kita boleh bincang. Malah saya pernah jumpa dengan Dato' Hasni dan juga dengan BPAN sebelum belanjawan Johor dibentangkan untuk kita bagikan pandangan daripada PH. Ada 1-2 yang diterima. Tak apa. Itulah cara politik batang sekarang. So saya rasa ini adalah apa yang diperlukan, yang memang yang dihendakkan oleh rakyat. Bukannya untuk kita diheraikan dalam satu PRN yang bagi saya memang adalah buang masa dan bazir duit. Sebab kita pun faham, tidak lama lagi mungkin PRU akan datang. Mungkin dalam 6 bulan, 9 bulan. Kalaulah kita buat sekarang, berjuta-juta ringgit, kena berpuluh-puluh juta akan diguna oleh SPR untuk lakukan PRN ni. Bukankah duit ni lagi baik kita gunakan untuk bantu rakyat? Itulah pandangan saya lah, Nani. Terima kasih, sangat menarik di mana kita ada memang ada dua seperti yang kita sudah expected lah. Inilah terjadinya bila kita ada dua politik parti yang berbeza, tetapi inilah yang kita mahukan, perbincangan yang sihat saya kira pada malam ini. Dan sebelum itu kita akan berehat seketika. Jadi bagi anda yang sedang menonton, teruskan memberi pandangan anda sebagai rakyat Johor, khususnya jika ada rakyat Johor yang sedang menonton, adakah anda bersetuju dan inginkan PRN ini diadakan? Jadi komen di bawah dan kita akan kembali lagi selepas ini Wacana Sinar.
Bertemu kembali, terima kasih kerana masih setia menonton Wacana Sinar Live. Pada malam ini kita bincangkan mengenai PRN lagi, pilihan rakyat atau percaturan politik. Bersama-sama di atas talian adalah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Pasir Gudang, Nur Azlin Amros, dan Timbalan Pengurusi PKR Johor, Jimmy Puawisa, penganalisis politik Mujibu Abdul Muiz. Okey, dan saya ingin bertanya kepada Tuan Mujibu, ambil kira kuasa terakhir yang membenarkan pembubaran Dun Johor, kalau kita rujuk Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895, Sultan Johor mempunyai kuasa untuk memansuhkan atau tidak Dewan Undangan Negeri Dun mengikut budi bicara baginda. Jadi adakah kerajaan atau parti politik boleh mendesak Tuanku Sultan membubarkan Dun, atau sekiranya bertentangan dengan pandangan Tuanku Sultan, adakah dikira derhaka? Baik, ini satu soalan yang bersifat legalitis ya. Saya rasa di mana-mana negeri pun undang-undang tubuhnya ataupun kita angkat kepada undang-undang di peringkat persekutuan, saya rasa pembubaran DUN itu barangkali sama saja templatenya ya. Kalaulah ada usul, kerana Tuanku Sultan barangkali mengikut budi bicara baginda tidak boleh membubarkan DUN tanpa ada sebarang yang jelas, melainkan ada permintaan daripada Dewan, seperti mana yang kita faham kalau ada pembubaran yang mahu dilakukan oleh menteri besar ataupun ada undi tidak percaya dan sebagainya lah yang saya faham. Tetapi dalam konteks ini saya rasa bukan saja aspek legalitis yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan sebarang pilihan raya. Kerana kalau kita bertanya kepada parti politik, maka sudah tentulah aspek legalitis ini hanya menjadi alat, tetapi yang paling penting adalah timing, kerana melakukan pilihan raya itu harus melihat kepada kelebihan yang ada di dalam parti-parti tertentu bagi memastikan sekiranya pilihan raya itu berlaku, maka kelebihan itu boleh digunakan bagi memastikan kemenangan. Dan saya bersetuju ya, pilihan raya ini sebenarnya patut dilakukan kerana ia memberikan mandat kepada rakyat ataupun memulangkan kembali kuasa rakyat untuk memilih kerajaan. Dan betul lah kita mahukan mandat yang diberi itu membawa kepada kestabilan dan juga certainty tadi seperti mana yang dikatakan. Tetapi dalam masa yang sama juga harus memikirkan bahawa ada perkara-perkara lain yang perlu dipertimbangkan sebelum pilihan raya berlaku, dan dalam masa yang sama juga mengapa tak boleh tunggu sangat nak pilihan raya ni ya. Mengapa tidak gunakan kesempatan yang ada untuk memikirkan perkara-perkara yang lebih penting, yang lebih fokus kepada rakyat. Dan saya rasa yang paling sesuai dibincang tadi, seperti mana yang YB Jimmy katakan, kenapa tidak diperkasakan akta-akta yang sepatutnya boleh mengawal dan memperkukuhkan institusi seperti mana yang dikatakan akta lompat parti. Saya rasa ini penting kerana kalau ada akta ini, saya rasa tidak akan timbul sebarang persoalan untuk bubar atau tidak bubar walaupun kerajaan itu berdiri di atas satu majoriti yang tipis. Walaupun saya rasa akan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin boleh digunakan bagi menggugat kerajaan itu, tapi sekurang-kurangnya dia sudah mampu menghalang supaya benda yang sepatutnya berlaku itu tidak berlaku. Ya, macam contoh lompat parti dan sebagainya. Kerana bagi saya mengadakan pilihan raya pada ketika ini barangkali morally wrong walaupun legally accepted. Ya. Mengapa? Kerana kita tengok sentimen semasa itu seperti mana yang kita semua maklum ya. Buatlah satu tinjauan rambang ya di Johor ni, saya rasa hampir 80 ke 90% tidak akan bersetuju dengan pilihan raya. Ya, walaupun bagaimana keadaannya ya di dalam konteks kestabilan ya, tetapi itu juga harus diambil kira. Dan persoalannya juga yang paling penting adalah kita sudah hampir menuju kepada PRU 15. Ya, dan kalau kita mahu melihat dari perspektif jimatkan masa, jimatkan wang, mengapa tidak boleh tunggu sehingga waktu itu, detik itu? Ya, yang barangkali mungkin boleh berlaku tahun ini juga, tetapi yang pasti dia tetap akan berlaku pada tahun hadapan. Ya, dengan apa istilah yang kita katakan hang government itu tidak berlaku. Jadi saya rasa tidak ada masalah di Johor ini.
balik kalau kita ambil dalam konteks Sabah dan juga di Melaka, ia perlu dilakukan kerana masalahnya adalah lompat parti, dan kita sudah belajar daripada pengalaman itu, lompat parti yang menjadikan kestabilan itu tergugat. Maka kenapa kita tidak ambil inisiatif dengan di peringkat persekutuan kita sudah ada MOU, maka di peringkat negeri boleh ikut, ya, seperti mana yang YB Jimmy katakan tadi. Kalau isu-isu yang sebegini yang saya rasa membawa kepada kebaikan semua pihak, tidak ada masalah saya rasa untuk semua orang bersetuju. Jadi aspek inilah yang barangkali boleh dihalusi berbanding kita melihat kepada aspek teknikal, aspek legalities yang saya rasa mungkin akan memberikan checkmate kepada semua yang terpaksa ikut. Tetapi saya rasa daripada memperhalusi benda-benda itu, apa salahnya untuk kita ini memperhalusi perkara-perkara yang sepatutnya menambah baik sistem dan institusi, dan akhirnya barangkali boleh membawa kepada kestabilan politik tanpa perlu berfikir siapa nak melompat, siapa nak tukar haluan, siapa nak tukar sokongan yang akan menjejaskan semua pihak, di mana akhirnya yang rugi itu tetap rakyat kerana orang politik tetap beruntung dalam perspektif apapun dalam konteks ini. Okey, jadi bagaimana pula pendapat Tuan Nur Azlin, senyum daripada tadi, mungkin Tuan Azlin boleh menggunakan ruangan ini untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Pada masa yang sama, kita juga ingin bertanyakan kepada Encik Nur Azlin, adakah kita lihat PRN 20 November lalu, Melaka, ya, negeri yang bersebelahan dengan Johor dan juga seperti disebut tadi Sarawak juga mungkin mempunyai demografi berbeza, tetapi boleh dirangkumkanlah mungkin template yang sama kerana keputusan PRN tersebut. Jadi adakah ini sebenarnya yang memberikan satu keyakinan kepada UMNO BN untuk PRN Johor sebelum PRU 15, dan inilah picunya untuk PRU 15. Macam mana tu? Saya suka juga kongsikan satu lagi fakta yang kita semua kena faham, bahawa kerajaan negeri Johor yang walaupun pentadbir ataupun ketua menteri besarnya adalah daripada UMNO, tapi kita tak pernah pun iktiraf bahawa ini adalah kerajaan mutlak UMNO. Bahawa ini terdirinya kerajaan pada hari ini, Datuk Hasni adalah menteri besar yang ketiga selepas dua menteri besar sebelum ini, adalah kerajaan campuran antara UMNO dan juga Perikatan Nasional. Dan kena ingat bahawa Barisan Nasional never been part of Perikatan Nasional, Perikatan Nasional never been part of Barisan Nasional. Dan apa yang berlaku di Melaka menunjukkan bahawa itulah gambaran yang akan berlaku andai pilihan raya negeri terpaksa berlaku di Johor, bahawa komponen ataupun parti yang coalition yang sebelum ni membentuk kerajaan akan bertembung sesama sendiri, yang mana UMNO memang telah membuat pendirian secara dasar akan bertanding secara solo. Jadi ini satu perkara yang kita sendiri kena faham, bahawa yang sedikit sebanyak memberi pertimbangan ataupun yang menyebabkan kecenderungan pilihan raya negeri tersebut akan berlaku. Saya sebenarnya terkejut juga dengan nada dan juga orang kata tone yang dibangkitkan oleh YB Jimmy Puak apabila jarang kita dengar mereka daripada Pakatan Harapan ataupun daripada Pakatan Rakyat sebelum ini yang tak mahu pilihan raya diadakan. Ini kali pertama sebenarnya kita dapat lihat mereka seolah-olah macam seboleh-boleh nak elak daripada pilihan raya diadakan. Kalau sebelum ini, ketika di Pakatan Rakyat, ketika di Pakatan Harapan, mereka lah yang seolah-olah memperjuangkan kononnya untuk memperjuangkan ataupun bercakap atas naratif nak memperjuangkan rakyat, menghendaki pilihan raya itu diadakan dan sebagainya. Memang saya terkejutlah apabila memang expected pun, bahawa mereka expected for obvious reasons. Dengan sebab-sebab yang jelas kita tahu seboleh-boleh mereka cuba mengelak untuk mengadakan pilihan raya, walhal keperluan untuk mengadakan pilihan raya tersebut kita perlu lakukan kalau boleh dalam masa yang segera, memang tak lain dan tak bukan untuk mengembalikan kestabilan. Kestabilan yang kita harapkan bukan kerana apa? Kerana kerajaan yang terbentuk di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan hari ini adalah memang keputusan dasar kedua-dua parti dah buat bahawa mereka memang, anda kata kalau PRU terpaksa dilakukan, mereka takkan berkolaborasi. Sebab itu kalau kita lihat, banyak perkara di Johor sebenarnya wujud satu keadaan yang tak kondusif, wujud satu keadaan yang tak selesa, yang menyebabkan banyak perkara besar yang memerlukan, orang kata yang memerlukan kejituan politik itu, political conviction itu tak dapat dilaksanakan. Disebabkan oleh ada berlaku permasalahan dalam kalangan dalam komponen parti yang kerajaan yang lakukan.
Saya tak ada masalah andai kata kalau di Johor itu dilakukan akta lompat parti dan sebagainya. Itu memang antara perkara yang kita di peringkat nasional pun sebahagian daripada janji perjanjian persefahaman antara kerajaan Ismail Sabri dengan Pakatan Harapan, dan sebab itu MOU itu masih terguna pakai. Sebab itu kalau kita dapat lihat juga sebenarnya apa yang berlaku di Melaka, apa yang berlaku di Melaka khususnya, MOU itu sebenarnya backfire kepada Pakatan Harapan, seolah-olah macam Pakatan Harapan tak mampu untuk membetulkan kerajaan walaupun kerajaan lakukan perkara yang silap disebabkan oleh MOU yang terbentuk antara kerajaan Ismail Sabri dengan Pakatan Harapan. Jadi tak ada masalah untuk kita adakan akta lompat parti, tapi itu konteksnya tidak terpakai di Johor. Bukan kerana kita bimbang andai kata sebahagian daripada wakil rakyat yang mendukung kerajaan hari ini terpaksa akan melompat dan sebagainya. Bukan itu isu pokoknya. Yang kita bimbangi adalah kerana ketidakselesaan majoriti satu yang kita perolehi, walaupun yes, apa yang diperkatakan oleh Dr. Mujib betul, bahawa satu itu still majority, tapi satu itu tak memungkinkan kita untuk merancang perkara-perkara yang lebih besar, yang untuk kita merancang ataupun untuk membawa, maknanya untuk kita keluar daripada pandemik ini sebagai segera, untuk kita atasi masalah ekonomi di negeri Johor pada kadar yang segera, yang akhirnya perkara-perkara ini akan membawa kepada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Okey, jadi bagi YB Jimmy pula, kita bercakap mengenai ekonomi. Johor memang sebuah negeri yang sangat mementingkan ekonominya daripada segi hartanah dan juga pelancongan. Dan adakah dengan keadaan politik yang bertukar-tukar, sekiranya ada PRN lagi, adakah pelabur luar seperti Singapura akan tarik handbrake, orang kata, kerana perlu berurus niaga dengan kerajaan-kerajaan ataupun orang-orang yang bertukar? Adakah ianya akan memberi impak sekiranya kita terlihat ketidakstabilan politik? Macam mana tu YB Jimmy? Okey, pertama saya cukup tertarik dengan apa yang dikatakan oleh saudara Nur Azli, sebab dia go on and on kata dengan majoriti satu tu banyak benda tak boleh dibuat, tak ada completion, tapi sampai sekarang kita tidak tahu apa benda tu yang tak boleh dilakukan. Saya nampak kerajaan masih fungsi dengan okey saja. Saya tidak pernah nampak ada apa masalah sebab kerajaan ni masih boleh berjalan dengan banyak benda. Saya tidak tahu apa dasar yang dia nak push, yang sebab keadaan sekarang dia tidak boleh lakukan. Dia tidak pernah sebut apa tu. Saya memang minat nak tahu apa benda yang dia, dan dia pun sebut memang betul. Sebagai pembangkang, tentulah saya nak pilihan raya sebab saya ada peluang untuk jadi kerajaan. Betul tak? Tapi itulah kenapa saya tak nak kali ini, sebab suasana tidak mengizinkan. Sebab suasana sekarang tidak mengizinkan dengan isu-isu yang kita sebut banyak kali dah. Banjir, ekonomi, COVID, semua benda ni tidak mengizinkan. Kalau benda ni memang tak ada, memanglah we will jump at the opportunity. Itulah kenapa kita katakan, kita rela, kita pembangkang rela, tunggu, wait for our chance. Bila PRU ada, kita balik dengan suasana yang lebih kondusif. Itulah kenapa kita tidak galakkan pada masa sekarang. Okey, balik kepada soalan. Sekarang seperti yang saya kata, kita ni Johor ni salah satu masalah atau isu yang dihadapi kita adalah ekonomi. We are economy powerhouse. Kalau guna perkataan yang di-invent oleh bos saudara Nur Azli sendiri, Johor is a economic powerhouse. So maknanya, kalaulah situasi politik sekarang yang saya nampak dicetuskan, dibakar oleh ahli-ahli politik dari sebelah sana, tentulah dia akan menjadikan keadaan sedikit investor tu tak ada confident. Betul tak? Kalaulah katakan kita lupakan benda ni, kita fokus macam mana nak pulihkan ekonomi. Janganlah dari pagi sampai malam sampai pagi kita asyik cakap politik, macam nak buat pilihan raya ni semua saja, nak hapuskan musuh politik kita tu. Kalau kita gunakan masa ni, kita gunakan effort ni untuk fikirkan macam mana nak tarik balik investor, pelaburan daripada negara lain, contohnya dari China, daripada Singapura, daripada Amerika Syarikat. Saya rasa itu lagi memberi manfaat kepada rakyat. Dan seperti yang kita sebab banyak kali berulang, PRU tu tak lama lagi. Kalau bukan tahun ni pun mungkin awal tahun depan. Kita membangkang mengapa kerajaan yang ada majoriti
tak boleh tunggu. Itu saja. Jadi bagi YB seharusnya tampuk pemerintahan di bawah naungan Datuk Hasni Mohamad ni sepatutnya diteruskan sehingga habis mandat. Adakah begitu? Saya tiada masalah sebab sekarang secara legalitinya memang Datuk Hasni adalah Menteri Besar Johor. Saya accept, kita terima. So maka kita tunggulah sampai masa yang sesuai bila keadaan COVID telah reda, bila kita sedia buat bersama dengan PIU demi keselesaan rakyat. Masa tu kita buat sekali, tak apa. Jadi berbalik kepada saudara Nur Azrin, mungkin saudara boleh menjelaskan bagaimana ketidakstabilan ini boleh memberikan satu impak terhadap kepimpinan Johor. Sebab saya ada terbaca ada sesuatu kolumnis yang memberitahu bahawa belanjawan 2022 tempoh hari juga sedikit memberi efek kepada Johor berikutan kerana ketidakstabilan itu. Jadi sejauh manakah ketidakstabilan politik ini sehingga membuatkan kerajaan pusat pun akan efek kerajaan negeri. Macam mana itu? Soalan sebenarnya, jawapan kepada persoalan saudari moderator sebenarnya saudari moderator dah jawab sendiri. Apa yang berlaku ketika belanjawan negeri Johor untuk diluluskan, kita pun tahu apa yang berlaku. Yang ni YB Jimmy mungkin boleh bantu kita untuk perjelaskan apa yang berlaku pada ketika itu disebabkan oleh mandat yang tidak jelas ataupun majoriti yang sangat tipis yang diperolehi ataupun yang ada pada kerajaan pada hari ini. Betul, YBGB cakap isu ekonomi, isu nak bawa negeri ataupun negara keluar daripada pandemik pada kadar segera, diburukkan lagi dengan keadaan banjir yang berlaku pada hari ini. Itu semua adalah faktor-faktor yang sebenarnya dilihat oleh pelabur. I'm sure you know well because it was your portfolio before. Bagaimana, sebab itulah saya katakan tadi, keperluan untuk mengadakan pilihan raya negeri ini supaya tak kisah mana-mana blok ataupun mana-mana koalisi sekalipun yang akan menang selepas pilihan raya negeri diadakan, untuk kita supaya jelas bahawa ada satu blok yang akan sekurang-kurangnya untuk satu tempoh pilihan raya, untuk satu tempoh penggal, ada satu kerajaan yang jelas yang mempunyai certainty yang boleh provide stability supaya akhirnya negeri boleh rancang dan boleh laksanakan pelbagai agenda jangka masa pendek maupun jangka masa panjang yang akhirnya akan menyumbang kepada kemakmuran ekonomi, boleh tarik pelabur, pastikan pelabur terus yakin dengan kepimpinan dan juga orang kata pelaksanaan dasar di peringkat negeri. Saudara Nani dah sebut bahawa apa yang berlaku ketika pembentangan yang memerlukan persetujuan kerajaan negeri difahamkan bahawa disebabkan oleh ada dua adun yang tidak dapat hadir. Satu, adun Panti kerana masalah COVID dan adun Kempas, dan tentulah kerana ketika itu beliau sakit yang menyebabkan pada ketika itu kedudukan 27 dan 27. Inilah antara kelemahan yang YB Jimmy mungkin perlukan, bahawa ialah jelas apabila tak ada satu kerajaan yang berjaya membentuk dengan majoriti yang jelas, majoriti yang besar, majoriti yang diperlukan yang diperlukan untuk memastikan perkara sebesar dan juga sepenting bajet tidak dapat dilakukan. I'm sure this and I'm very much sure sekiranya pilihan raya negeri diadakan, perkara ini boleh diatasi. Jalan keluar yang terbaik, kerana apa yang saudara Mujibu cakap sebentar lagi, akhirnya kita pulangkan semula mandat kita, seolah-olah janganlah kita tak percaya pula kepercayaan dan juga kebijaksanaan pengundi untuk membuat pilihan yang terbaik. Mereka dah melalui zaman ketika Pakatan Harapan, mereka dah melalui ketika Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin, dan hari ini mereka melalui kerajaan di bawah Ismail Sabri. I'm sure they know well who to choose apabila sampai masanya. Kita jangan underestimate kebijaksanaan dan juga keupayaan rakyat untuk berfikir menentukan kerajaan mana, kepimpinan mana yang paling terbaik yang akan memastikan bahawa negeri ini akhirnya dapat ditadbir dengan lebih jitu, dengan mandat yang lebih jelas, dan akhirnya itu akan membawa dua elemen penting, iaitu certainty dan juga stability yang sebenarnya yang memang didambakan oleh seluruh rakyat sejak pilihan raya umum ke-14 yang dulu.
Okey, dan kita akan kembali berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Jadi kita bertemu selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menonton Wacana Sinar. Kita masih lagi dalam perbincangan PRN lagi, pilihan rakyat atau percaturan politik, bersama-sama dengan Ketua Pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang Nur Azlin Amros, Timbalan Pengurusi PKR Johor Jimmy Puah Wiza dan penganalisis politik Mujibu Abdul Muiz, semua di atas talian kini. Dan kita berada di sesi terakhir untuk malam ini. Jadi saya akan bertanyakan kepada Tuan Mujibur, apakah pandangan anda terhadap branding ataupun ketua parti, adakah ianya masih lagi relevan? Misalnya kita lihat kini ramai yang menggesa agar Datuk Seri Anwar Ibrahim digantikan dengan orang lain kerana tidak relevan. Dan baru-baru ini juga kecoh isu mengenai calon poster boy untuk PRU 15. Jadi sejauh manakah relevannya untuk adakan branding ketua parti sebegini? Baik, dalam hal ini memang mana-mana pilihan raya negeri ataupun kita ambil dalam konteks pilihan raya umum, poster boy itu memberi nilai tambah kepada mana-mana parti. Kenapa begitu? Kerana siapa yang diletakkan sebagai bakal Menteri Besar, Ketua Menteri ataupun Perdana Menteri itu akan memberi keyakinan bahawa orang ini ataupun sosok ini akan mempunyai hala tuju yang jelas dan juga ditambahlah dengan mungkin elemen-elemen karisma, elemen-elemen pengalaman, elemen-elemen pasukan di belakangnya itu akan memberi keyakinan bahawa kalau beliau ataupun parti beliau menang, maka ini akan menjadi ketua menteri, menteri besar dan perdana menteri yang membawa kebaikan pada negara itu. Kalau kita tengoklah ya, bagaimana beberapa pilihan raya sebelumnya ya di Sabah ya, kita lihat poster boy bagi Parti Warisan ya, dan juga poster boy bagi PN dan juga Barisan Nasional pada ketika itu menjadi isu ya. Kalau kita ambil di Sarawak, bagaimana kekuatan poster boy arwah Tok Nan dan juga Tan Sri Abang Jo itu dijual bagi konteks pilihan raya di Sarawak. Dan begitu juga di Melaka. Di Melaka kita tengok bagaimana Barisan Nasional, walaupun kita tahu ada pengurusi dan juga satu tokoh yang kontroversi itu barangkali sepatutnya diangkat menjadi ketua menteri, tapi dijaja Datuk Seri Sulaiman Maali bagi memastikan tidak kelihatan kontroversi itu. Dan juga kita lihat bagaimana PN juga menawarkan calon ketua menteri di saat-saat akhir untuk menyaingi dua tokoh yang dicadangkan oleh parti masing-masing menjadi ketua menteri. Jadi saya rasa dalam konteks Johor ini juga mungkin akan berlaku ya. Tetapi saya rasa dalam keadaan pilihan raya kecil, mungkin itu isu-isu yang menjadi rencah saja, dia tidak menjadi main isu berbanding yang besar ya, kerana yang paling penting sebenarnya adalah
setiap parti itu memiliki kerusi yang cukup dan ada majoriti bagi membentuk kerajaan. Jadi saya rasa bukan sekadar poster boy itu yang perlu dipikirkan sebenarnya, tetapi yang paling penting adalah siapa calon-calon yang boleh dipasang dan memastikan kemenangan berpihak kepada mereka selepasnya. Kerana apa yang kita belajar daripada PRN Melaka, ya, jelas strategi untuk memasang mereka-mereka yang baru, ya, walaupun kita kata bukanlah muda, tetapi mereka yang baru, ya, macam contoh apa yang berlaku di Merlimau, yang berlaku di Rim dan juga di Serkam, ya, ini kita nampak calon-calon itu memiliki kekuatan tersendiri, ya. Begitu juga apa yang kita belajar daripada Perikatan Nasional, ya, di sebalik kekuatan calon lawan, mereka masih mampu untuk menang 2 kerusi, dan juga begitu juga di dalam konteks mungkin Pakatan Harapan, ya, walaupun calon-calon heavyweight dikemukakan, ya, ada yang menjadi ahli parlimen tapi masih kalah di situ. Jadi saya rasa ini rencana-rencana yang diperlukan dalam pilihan raya, ya, terutamanya dalam negeri yang sebesar dan sekompleks Johor, ya, yang memiliki demografi yang berbeza, geografi juga yang melata, ya, ada kawasan luar bandar, kawasan bandar dan separa bandar, di mana setiap parti politik yang bertanding itu ada kekuatan dan kelebihan masing-masing dalam itu. Tapi itulah, dalam pilihan raya kita bukan mengukur populariti kerana kita bukan mengamalkan sistem pilihan raya perkadaran ataupun proportionate, tapi kita mengamalkan first past the post, siapa yang menang, majoriti yang diperlukan, maka itu bentuk kerusi. Jadi dalam percaturan sebegini itu dia banyak angkubah yang perlu difikirkan, faktor calon, faktor jentera, faktor kempen dan sebagainya. Cuma itulah, kalau berlaku juga pilihan raya di Johor dalam tempoh terdekat, satu elemen terpenting dalam pilihan raya itu sudah lumpuh, iaitu berkempen. Ya, kerana dalam pilihan raya di Melaka, walaupun saya tidak turun dalam pilihan raya di Sabah, parti BN sendiri pun yang ada akses, yang ada rangkaian dan ada akar umbi yang kuat, komplain bahawa SOP ini mengekang kempen mereka, dan mereka cakap kalaulah ini berlaku, kami juga barangkali boleh membawa pengundi kami yang di luar untuk balik mengundi, tetapi ini tidak berlaku. Sebab itu saya rasa kalau pilihan raya Johor ini boleh sabar sedikit, ya, tunggu sehingga mandat berakhir, ya, dan mungkin ketika itu pandemik sudah bertambah baik, ya, walaupun kita kata Johor antara negeri yang sudah vaksinnya tinggi, boosternya juga tengah berjalan ni, saya rasa mungkin tiada masalah, ya, untuk melakukan pilihan raya dalam tempoh terdekat. Tapi itulah, saya concern bahawa sentimen rakyat, mood semasa itu barangkali tidak berapa bersetuju dengan pilihan raya, dan saya rasa sebagai pemerhati politik, essence of pilihan raya itu adalah suara dan keputusan. Kerana walaupun di Melaka BN menang besar, tetapi kalau kita tengok daripada perspektif undi, status quo masih berlaku. Undi-undi tradisi itu masih lagi kekal dalam pecahan seperti mana yang berlaku sebelumnya. Cuma itulah, kita kira daripada kerusi-kerusi menang sedikit pun masih lagi menang. Jadi kalau saya mau melihat perkara ini berlaku dalam setiap pilihan raya, ya, tetapi itulah mungkin saya terlampau idealis, ya, dan juga saya melihat kalau ia berlaku dalam tempoh yang terdekat, saya rasa ini tidak akan berlaku, ya, kerana kita sudah ada presiden case yang di Melaka, ya, sekitar 65% saja turun mengundi. Itu bagi saya dia tidak memberi refleksi yang sebenar kepada hasrat hampir 500,000 pengundi, bandingkan Johor yang mungkin cecah 1 juta lebih, ya, pengundi. Jadi itu perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Kalau boleh saya rangkumkan dalam ayat, saya rasa dalam hal ini mungkin mengapa yang perlu yang disoal adalah mengapa yang mau cepat sangat ni, mungkin sebab kita boleh tanya pada UMNO, kerana UMNO berada di dalam keadaan yang paling menguntungkan. Kalau pengurusi PH sendiri mengaku bahawa kami ready untuk bertempur, tetapi dalam keadaan semasa pilihan raya ini hanya menguntungkan penyandang, itu satu statement yang barangkali memberikan extra motivation kepada UMNO untuk melakukan pilihan raya. Kalaulah kita kata sebaliknya, saya rasa barangkali mereka akan bertahan dengan satu undi itu untuk membawa pilihan raya sampai ke akhir. Kita pernah saksikan dulu, ya, PRU 14 bagaimana desakan kuat kepada pilihan raya ketika itu. Datuk Seri Najib memilih untuk
bawa sampai habis mandat. Jadi saya rasa visi di situ tu mengapa nak pilihan raya itu kerana katanya walaupun pulangkan mandat kepada rakyat, tapi di atas psikologi itu bahawa rakyat barangkali boleh memberi undi pada Barisan Nasional dan memenangkan. Jadi itu dia punya motivasi. Ya, yang saya rasa dari sudut kepartian apa yang diujarkan oleh saudara Azlan itu jelas memberitahu bahawa ini motivasi dia sebenar. Jadi saya rasa dalam sudut permatian mengapa pilihan raya itu boleh berlaku ataupun lambat atau cepat itu memang jelas di tangan UMNO. Sebab itu di awal-awal tadi saya lontarkan, siapa yang berani ni? Adakah MB yang nak propose ataupun ada lompat-lompat dan sebagainya sampai terpaksa dibubarkan? Okay, jadi sebelum kita ke YB Jimmy, mungkin kita nak tanya Tuan Nur Azlin, mungkin adakah kerana dikatakan tiada siapa yang boleh membayangi Datuk Hasni, jadi dikatakan pihak lawan pun tiada calon MB yang sesuai. Jadi adakah disebabkan ini kelemahan lawan menjadi lonjakan kepada UMNO BN untuk meneruskan PRN Johor ini? Dalam berhadapan dengan mana-mana perperangan, dah tentulah tujuan dan juga matlamatnya kita nak menang. Dan sudah tentulah apabila kita nak menang, kita akan lihat dari segi segala aspek yang akhirnya supaya kita nak pastikan bahawa keadaan itu akan memihak kepada kita. Saya nak sentuh sikit tentang apa yang berlaku pada hari ini. Memang kalau kita dah accept ataupun kita dah terima bahawa COVID-19 ni akan jadi endemik dalam satu tempoh nanti di Malaysia. Saya tak rasa apabila kita berbicara ataupun berdebat tentang soal masa yang sesuai untuk adakan pilihan raya, memang takkan ada satu masa pun yang sesuai. Tetapi di Sabah dan juga di Melaka dan juga di Sarawak dah buktikan bahawa pelaksanaan pilihan raya dengan SOP yang begitu ketat dan sebagainya tak memungkinkan bahawa ada satu kluster baru ataupun ada satu outbreak yang baru berlaku disebabkan oleh masalah COVID. Jadi COVID ini kita kena terima bahawa ianya akan menjadi sebahagian daripada kita. Apabila sampai 2023 PRU terpaksa diadakan, bahawa ianya akan terus berada sebahagian daripada kita. Jadi yang paling mustahak adalah apakah bentuk SOP ataupun apakah bentuk jentera kempen dan sebagainya yang boleh dilakukan. Jadi kalau kita nak berbicara tentang masa yang paling sesuai untuk diadakan pilihan raya negeri maupun pilihan raya umum, memang takkan ada satu masa pun yang sesuai, khususnya dalam soal pandemik. Tapi sebab itu saya kata ianya perlu diadakan sekarang kalau boleh, demi untuk kita selesaikan yang soal-soal lain yang menyentuh tentang kesihatan rakyat. Bagi menjawab persoalan saudari Nani tadi tentang mungkin berkait rapat dengan soal personality, tentang soal figura yang mungkin akan diketengahkan, saya berpandangan bahawa tak ada masalah untuk kita terus kekalkan Datuk Hasni selaku calon Menteri Besar kita andai kata pilihan raya negeri terpaksa diadakan. Kerana kalau kita membawa naratif kestabilan, tentulah kita nak melihat continuation ataupun kesinambungan kepimpinan itu. Kalau tak, akan jadi satu perkara yang janggal lah, ataupun kita seolah-olah macam bertentangan dengan apa yang kita cuba bawa. Tak kala kita cuba nak pastikan atau untuk kita kembalikan kestabilan melalui pilihan raya negeri tersebut, kita nak pastikan bahawa kesinambungan kepimpinan itu berlaku, dan tentu kita nak Datuk Hasni terus kekal jadi Menteri Besar kita ataupun terus kekal jadi calon Menteri Besar, supaya banyak perkara beliau boleh terus kalau kita sentuh soal kesinambungan. Jadi tentang bagaimana ataupun figura mana, personality mana yang Pakatan Harapan nak tunjulkan sebagai calon poster boy mereka di peringkat negeri, itu saya tak ada jawapan. Itu YB Jimmy Puan mungkin ada jawapan yang boleh bantu kita pada malam ini. Yang pastinya kalau tanya saya secara peribadi, pastinya kalau kita membawa naratif kestabilan, dan pastinya soal kesinambungan kepimpinan itu kita perlu teruskan, dan tentulah calon ataupun mereka yang paling layak untuk kita tonjolkan selaku calon Menteri Besar adalah Datuk Hasni Mohamad, Menteri Besar sedia ada. Jadi YB Jimmy, nampaknya kita ada masa sedikit saja lagi, tapi YB Jimmy, mungkin kini situasi ni seperti orang kata ayam dan telur, which one comes first, mana satu yang datang dulu? Kestabilan politik demi kestabilan ekonomi, atau bantu rakyat bangkit dari musibah pandemik dan banjir dahulu baru rungkaikan kerisauan politik? Apakah dapatan daripada YB Jimmy sendiri sebelum kita akhiri wacana kita pada malam ini? Saya hanya nak rungkaikan lah. Pertama, saya kena akui dan saya rasa semua panelis pun setuju, hak sesebuah parti politik pemerintah
untuk bubar DUN, hanya perlukan perkenaan tuanku, itu adalah hak mutlak mereka. Kita terima. When you are ruling party, you are the majority, itu adalah hak awak. Sama juga kalau hari ini, kalau pihak kerajaan campuran yang digunakan perkataan itu, mereka rasa mereka selesa, mereka rasa keadaan memihak kepada mereka dari segi politik, mungkin mereka rasa mereka boleh menang lebih banyak kerusi. Mereka nak bubarkan DUN, saya rasa secara amnya tidak salah. It's totally right. Tetapi bila mereka buat tindakan tu, mereka kena jawab. Mereka kena jawab kepada rakyat, terutama rakyat Johor, mengapa mereka membuat demikian. Itu saja. So, kalaulah disebabkan ada sebab-sebab tertentu, mereka perlu buat tu, maka mereka boleh buat. Saya tak pernah halang mereka. Kita hanya beri pandangan tidak sesuai. Tapi secara rasminya, kita tak boleh buat apa-apa. Kita ada 27 orang yang tidak katakan kita nak kita sokong PIL ni. Yang ada 28 tu ada di sebelah sana. So bagi saya, it's a very simple thing. Kalau awak nak buat, kalau awak boleh justifikasikan, then you go ahead. Tapi awak kena jawab kepada rakyat lah. Kedua, bila saudara Nur Azrin kata keadaan COVID tu, saudara semua benda tu, boleh buat pilihan raya. Soalan saya senang saja. Di pusat, federal, mungkin ada 3-4 saja majority. Yang karakter politician tu, yang katakan kemungkinan katak lebih banyak daripada di Johor. Kalaulah keadaan Johor pun tidak banyak beza daripada Malaysia, kalau Johor pun kata boleh buat, kenapa tak buat Malaysia? Apa bezanya? Why only Johor? So bagi saya, jelas sekali lah, ini ada satu percaturan di UMNO. Kita pun faham, Mac 16 ada satu perhimpunan UMNO. Lepas tu, kalaulah Johor ada PRN, kalaulah keputusan tu memihak kepada BN, dia akan beri lagi lebih banyak tekanan pada Mac. Lepas tu mungkin PIU tak lama lagi. Itu satu percaturan yang bukannya saya pandai sangat, saya cakap jujur. Orang biasa di luar pun boleh nampak. So kalau benda tu ialah macam tu, kenapa orang Johor ni jadi test case? Itu yang saya nak kata saja. Buat sajalah PIU. Berdepan dengan rakyat, katalah mengapa kita nampak PIU. Guna alasan yang diberikan tadi, cakaplah. Tengok bagaimana rakyat akan terima. Itu saja. Bagi saya lah yang paling pentingnya itu. Tadi tadi soalan apa Nani? Saya nak jawab soalan dulu lupa dah. Soalan last tu apa? Malam ini rasanya kita punya situasi ni macam chicken and egg. Mana satu datang dulu? Kestabilan politik demi kestabilan ekonomi sekaligus membantu rakyat, ataupun sekarang ini sebab rasanya macam Parti Amanah sendiri pun menyatakan ianya tidak sesuai kerana mereka mahu fokus membantu rakyat dahulu kerana masyarakat Johor pun telah berhadapan dengan banjir misalnya. Jadi mana satu pada dapatan YB yang perlu datang dahulu? Ya Nani. Saya rasa kita kena tengok situasi ni. Kalau dalam situasi biasa yang tiada isu COVID, mungkin kita boleh beri tumpuan kepada pemulihan ekonomi, kestabilan, keseluruhan. Tapi kita kena faham, perang kita dengan COVID belum habis lagi. Pertama, rakyat masih susah. Dan dalam keadaan susah tu, tiba pula keadaan banjir, dengan inflasi. Kita jangan lupa, sekarang ramai rakyat di luar mengadu barang naik tinggi. Inflation is a big problem. Dalam keadaan itu, kita sebagai ahli politik, juga wakil rakyat, kita kena letak keutamaan kepada apa? Adakah kepada diri ataupun kepada rakyat? Sekarang rakyat nak kita fokus kepada isu mereka. Isu bread and butter. Mereka tak care pun, ini orang kata apalah, ini kata boleh, itu tak boleh. Mereka tak nak dengar semua tu dah. Mereka hanya tahu mengapa roti saya tahun lepas RM2 lebih, hari ini 2 bulan lepas tu jadi RM3 lebih. Mengapa ayam mahal sampai harga tu. Itu saja yang mereka nak tahu. Dan itulah tanggungjawab keutamaan bagi setiap orang politik untuk memastikan kebajikan rakyat tu dijaga dulu sebelum kita bicarakan isu-isu politik. So bagi saya, the answer is very obvious. Kita perlu bantu rakyat dulu daripada kesemua benda yang lain.
Okay, nampaknya itu saja masa yang kita ada untuk malam ini. 1 jam berlalu pergi dengan sungguh cepat. Saya wish saya ada masa untuk memberikan setiap ahli panel untuk memberikan kata-kata konklusi. Tapi saya kira sudah cukup sejam dan untuk kita sudah jelas pendirian masing-masing. Setiap ahli panel kita sudah tahu pendirian mereka. Jadi terima kasih yang tak terhingga kepada semua ahli panel kita. Terima kasih Saudara Nur Azlin Ambrose, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Pasir Gudang. Terima kasih juga kepada YB Jimmy Puah Wisa, Timbalan Pengurusi PKR Johor, dan terima kasih kepada Saudara Mujibur Abdul Muiz, penganalisis politik daripada UiTM, dan terima kasih sekali lagi atas jabatan kalian pada malam ini. Semoga desas-desus ini akhirnya akan menemui titik noktah. Akhirnya apapun keputusan, semoga dapat memberikan yang terbaik lah buat rakyat Johor. Jadi dengan itu sekali lagi terima kasih pada yang menonton Wacana Sinar Live pada hari ini. Sekali lagi ikuti kami di semua platform social media sosial, dan saya Nani Roslan. Assalamualaikum dan bertemu lagi dalam Wacana Sinar Live yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye semua. Thank you.